Kita akan berkongsi kepada anda tentang manfaat pembukaan sempadan kepada sosioekonomi negara, dan saya sangat berbesar hati bersama dengan saya di talian sekarang adalah Dr. Muhammad Taufik Yaakob, iaitu pensyarah kanan Jabatan Perniagaan, Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama-sama sekali pada kali ini untuk kita bercakap mengenai pembukaan sempadan negara 1 April 2022. Jadi pendapat awal Doktor mengenai perkara ini dan juga tarikh 1 April yang dipilih, adakah kita terlambat ataupun kita berada tepat pada waktunya? Kerana apa? Ada negara-negara lain yang sudah pun membuka pintu sempadan dahulu daripada kita. Bagaimana Doktor? Baik. Saya melihat sebenarnya tindakan dan pendekatan oleh kerajaan ini merupakan satu perkara yang cukup baik kepada perkembangan ekonomi negara. Dan pada waktu yang sama, inilah masa yang sesuai kepada kita apabila kerajaan telah memperkenalkan pelbagai bantuan untuk merangsang semula ekonomi, dan kita sebenarnya memerlukan satu pasaran yang lebih luas selepas ini untuk memulihkan semula ekonomi negara kita. Sudah pasti bukan sahaja dalam konteks ekonomi, kita juga berhadapan dengan bagaimana untuk kita memulihkan kesejahteraan rakyat dalam konteks misalnya kesihatan, psikologi dan apa sahaja yang penting, iaitu bagaimana untuk kita membantu rakyat untuk memastikan bahawa pemerkasaan kehidupan mereka itu dapat disegerakan, kerana tempoh 2 tahun lebih itu sebenarnya tempoh yang begitu sakit, ekonomi kita tercedera, dan pada waktu yang sama inilah sebenarnya apa yang boleh kita lakukan sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, dan pada waktu yang sama juga kita lihat rangsangan-rangsangan ekonomi, dan kita lihat beberapa buah negara yang sebelum itu ke belakang dalam konteks vaksinisasi, tetapi mereka lebih awal membuka pintu sempadan kepada masyarakat antarabangsa. Jadi kita perlu bergerak dengan pantas, perlu bergerak dengan segera, kerana inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa. Kita boleh lupakan sementara waktu bagaimana kesukaran kita untuk berhadapan dengan COVID-19 sebelum ini, tetapi kita perlu ingat bahawa COVID-19 belum lagi berakhir. Kita perlu hidup dalam suasana yang penuh dengan SOP bagi memastikan bukan sahaja kesihatan masyarakat ataupun rakyat ini dijaga, tetapi juga kesihatan ekonomi perlu dirawat dengan kadar segera dan perlu dipulihkan supaya negara kita kembali ke landasan yang wajar dan sebetulnya seperti sebelum ini. Jadi kalau kita lihat apabila pembukaan sempadan ini dibenarkan kepada orang luar untuk masuk ke dalam negara Malaysia, salah satu sektor yang terkesan secara langsung adalah sektor pelancongan, dan negara kita seperti mana kita tahu memang bergantung kepada sektor pelancongan, dan sektor pelancongan antara yang terjejas teruk ketika 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi jangkaan Doktor, secepat mana sektor pelancongan negara kita ini akan dapat kembali pulih seperti sedia kala? Ya, Ridwan. Kita melihat sebenarnya masyarakat antarabangsa, pelancong-pelancong sudah terpesona dengan kecantikan, dengan kekayaan alam sekitar ataupun produk-produk yang kita ada sebelum ini. Dan penutupan sempadan sebelum ini sebenarnya menyekat mereka untuk masuk ke negara kita, dan sudah pasti dalam jangkaan saya dalam tempoh 3 bulan kita mampu untuk membangunkan semula negara kita dalam sektor pelancongan, kerana negeri-negeri kita di utara, selatan, di pantai timur kaya dengan pelbagai sumber, dengan pelbagai kraftangan, dengan pelbagai produk yang menarik dan menggamit pelancong-pelancong, bukan sahaja di peringkat tempatan, tetapi kita memerlukan kehadiran pelancong antarabangsa. Kita lihat bagaimana taraf kewangan mereka, bagaimana nilai mata wang mereka yang mampu menaikkan semula ekonomi tempatan kita. Dan bagi saya dalam tempoh 3 bulan itu kita sebenarnya perlu bersiap sedia. Bukan saja bermula 1 April, tetapi kita perlu bersiap sedia daripada sekarang. Bagaimana daripada aspek mentalitinya, bagaimana daripada aspek kesediaan kita supaya kita jangan lagi terlalu perlahan untuk memperbaiki taraf ekonomi yang pertama. Yang kedua, melibatkan bagaimana penyesuaian SOP yang perlu disegerakan. Kita lihat di negara-negara luar ada beberapa buah negara sebenarnya yang melonggarkan
ya SOP, tetapi di negara kita masih mengekalkan SOP yang begitu ketat, dan inilah sebenarnya penyesuaian yang saya sebutkan sebentar tadi, bagaimana untuk kita selarikan dengan usaha membangunkan semula sosioekonomi masyarakat dan rakyat di negara kita hari ini. Dan sudah pasti kita ada tugas yang besar sebagai rakyat Malaysia, apatah lagi kita lihat usahawan-usahawan ataupun mereka yang terlibat dengan sektor pelancongan bersiap sedia dengan apa sahaja kehadiran, kedatangan yang mampu untuk membantu mereka, dan kita tidak boleh sebenarnya bergantung dengan kerajaan sampai bila-bila. Kita perlu bersedia, usahawan-usahawan, pelancong-pelancong dan siapa sahaja segmen masyarakat perlu bersedia daripada sekarang. Jadi doktor, negara yang paling dekat dengan kita, negara Singapura juga membenarkan rakyat Malaysia untuk merentas ke negara Singapura tanpa kuarantin. Jadi ini merupakan satu berita baiklah untuk rakyat Malaysia yang berada di Singapura untuk pulang ke Malaysia tanpa kuarantin. Bagaimana doktor melihat apabila situasi untuk membenarkan dan juga kedua-dua belah pelancong di kedua-dua negara ini mampu untuk memperkukuhkan lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Singapura dalam masa yang sama untuk meningkatkan lagi penjanaan ekonomi antara kedua-dua negara apabila pintu sempadan kedua-dua negara ini dibuka sepenuhnya kepada kedua-dua negara? Kita tidak boleh nafi, Ridwan, pasang surut hubungan Malaysia dengan Singapura sebelum ini. Tetapi sebagai jiran, bukan sahaja dengan Singapura tetapi juga dengan Indonesia dan jiran-jiran kita yang lain, kita mempunyai satu pendekatan yang baik. Diplomasi kita dengan negara-negara jiran, dan pada waktu yang sama inilah sebenarnya hasil hubungan yang baik, mampu untuk mempercepatkan ataupun boleh kita katakan sebagai pengecualian terhadap beberapa SOP yang sebenarnya melambatkan proses pertumbuhan ekonomi dan sosioekonomi masyarakat. Sudah pasti kita lihat daripada beberapa buah negara yang lain kita mengenakan sekatan-sekatan yang begitu ringan, tetapi dengan Singapura, dengan negara jiran kita yang lain, inilah sebenarnya laluan penting ekonomi negara. Kalau kita terus menghalang kepada pertumbuhan ekonomi ataupun komunikasi rakyat kita ke Singapura dan daripada Singapura ke negara kita, saya tidak nampak sebenarnya usaha ini perlu dikekalkan secara berterusan, kerana akan memberi impak yang besar kepada ekonomi setempat, misalnya negeri Johor yang bagi saya sangat bergantung dengan ekonomi dan apa sahaja hubungan dengan Singapura. Yang paling penting iaitu bagaimana diplomasi dalam pelbagai peringkat pentadbiran, bukan sahaja peringkat persekutuan, dalam menjayakan pembukaan sepadan kita. Dan saya yakin sebenarnya jika hubungan ini terus berterusan baik, ini akan memberi satu rangsangan ekonomi setempat dan akan memberi satu gambaran yang baik bahawa kita sedang memulakan kehidupan yang baru dalam konteks menghidupkan semula kehidupan rakyat yang cukup terkesan dengan pandemik COVID-19 sebelum ini. Ya. Teruskan dengan hubungan yang baik. Jadi selain daripada sektor ekonomi dan juga psikologi masyarakat kedua belah negara dan juga masyarakat yang akan datang ke Malaysia, apakah sektor lain yang akan terkesan dengan pembukaan sempadan ini, Doktor? Sudah pasti kita lihat sektor pengangkutan. Kita lihat dalam penerbangan, sebelum ini banyak syarikat penerbangan yang terkesan dengan penutupan sempadan, dan ini akan memulihkan semula sektor pengangkutan bukan sahaja kepada negara kita tapi juga kepada negara-negara lain, syarikat-syarikat tempatan dan juga dalam sektor pekerjaan penerbangan. Dan bagi saya inilah sebenarnya satu kehidupan baru kepada kita, bukan sahaja kepada penjawat-penjawat awam tetapi juga bagaimana kepada syarikat-syarikat, kepada pekerja-pekerja yang terlibat secara keseluruhannya. Dan paling penting iaitu bagaimana untuk kita mengembalikan semula kegemilangan ekonomi kita berdasarkan kepada keterbukaan yang sudah kita mulakan dalam pelbagai sektor. Saya sebutkan sebentar tadi hanya satu sektor, tetapi sebenarnya ada banyak lagi sektor-sektor yang boleh dipulihkan dengan pembukaan sepadan negara bermula 1 April. Jadi saya sungguh menyambut baik dan saya pasti rakyat gembira dengan khabar yang diberikan oleh kerajaan sebelum ini, dan bagaimana untuk kita memastikan meskipun ada kelonggaran-kelonggaran tertentu tetapi kita sebagai rakyat Malaysia perlu melihat
inilah satu peluang baru bukan sahaja untuk membangunkan sektor penerbangan, sektor pelancongan atau produk tempatan, tetapi juga bagaimana untuk kita memulihkan semula semangat kita, harapan kita dan iltizam kita supaya kita mampu untuk kembali kepada kegemilangan ekonomi dan hubungan yang baik di peringkat antarabangsa. Dari aspek unjuran KDNK pula dijangkakan akan meningkat pada tahun ini. Jadi pendapat doktor mengenai perkara ini mula bagaimana? Oh, ini satu berita yang gembira ya, kerana sudah pasti dengan kemasukan pelabur-pelabur, dengan tambahan pelaburan sebenarnya akan memperkasa ataupun booster kepada ekonomi sedia ada yang ada di negara kita. Dan yang paling penting iaitu bagaimana menyesuaikan keadaan ekonomi dengan era COVID-19 ni, dan sudah pasti rakyat akan menyambut baik. Kita lihat bagaimana peluang-peluang pekerjaan akan terus terbuka, dan ini sebenarnya melonjakkan lagi peranan, bukan sahaja peranan kerajaan, tapi bagaimana pelabur-pelabur yang masuk ke negara kita dan rakyat dapat mampu untuk mengubah kehidupan mereka sebelum ni yang dibuang kerja, yang dipotong separuh gaji. Inilah sebenarnya kesan-kesan yang mampu untuk boleh kita katakan melemahkan ekonomi sebelum ini, tetapi dengan unjuran baru ini saya yakin sebenarnya akan memberi satu lonjakan kepada KDNK. Kita tidak boleh nafi sebenarnya dengan kemasukan pelabur ini mampu untuk memberikan satu indikator baru bagaimana lonjakan KDNK ini mengangkat semula ekonomi negara kita. Ya, itu dari segi orang kata pandangan sisi positif. Banyak perkara-perkara positif yang kita akan capai apabila sempadan negara akan dibuka pada 1 April. Pun begitu, mungkin wujud sedikit kebimbangan. Varian Omicron masih lagi berada di kalangan kita. Kes pun mencecah ke 5 angka 13,000, 15,000 kes. Jadi bagaimana untuk doktor orang kata sampaikan mesej kepada masyarakat kita untuk kita seimbangkan antara keperluan kesihatan dengan keperluan ekonomi yang perlu untuk kita capai pada ketika ini? Jangan terlampau bimbang dengan perkara ini. Bagaimana, doktor? Okey. Baik, Ridwan. Jadi kita sebelum ini diyakinkan bahawa dengan pemberian vaksin, kemudiannya dengan kemudahan kesihatan kita yang lebih baik, mampu untuk mengekang ataupun mengawal wabak COVID-19 ini. Dan sebenarnya kita tidak perlu terlalu bimbang kerana kita telah berusaha ke arah untuk memastikan rakyat kita itu bukan sahaja dipantau tetapi juga dilindungi daripada COVID-19. Dan keseimbangan ini sebenarnya perlu diletakkan bersama dengan keadaan ekonomi negara. Dan bagi saya, kerajaan, kita tidak boleh nafi sebenarnya. Kerajaan telah memberikan ataupun menyediakan satu bantuan yang cukup baik dalam konteks keselamatan kesihatan. Dan kita sebenarnya, sebelum ini kita bergantung kepada frontliner seperti polis, kemudiannya KKM. Tetapi untuk memastikan bahawa tidak akan ada lagi satu keadaan yang meruncing seperti sebelum ini untuk memastikan ekonomi negara meningkat naik, saya melihat bahawa frontliners itu perlu didefinisikan semula, perlu diterjemahkan semula, iaitu kita sebagai rakyat Malaysia perlu ke hadapan, kita perlu menjadi frontliners yang baru untuk memastikan bukan sahaja keluarga kita, jiran kita, tetapi pada waktu yang sama kita perlu memastikan sebagai frontliners ekonomi negara kita kembali dirawat, kembali menjadi satu ekonomi yang kukuh. Inilah sebenarnya fungsi kita. Kita tidak boleh terlalu mengharap kepada orang lain. Inilah sebenarnya masa kita untuk kita berkhidmat untuk negara, untuk berkhidmat kepada masyarakat sebagai frontliners yang baru, kerana frontliners yang sebelum ini telah letih, dan kita sebenarnya perlu menyegerakan tugas kita untuk melindungi bukan sahaja keluarga tapi juga ekonomi negara. Ya, baiklah, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada doktor, nasihat kepada semua apabila pembukaan sempadan negara kita ini, kita sentiasa bersemangatlah untuk terus berusaha meningkatkan ekonomi negara kita, doktor. Ridwan, kita tidak boleh terlalu alfa dan lalai dengan keterbukaan dan kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan, kerana kita sebenarnya masih belum lagi selesai
untuk bertugas menyelesaikan atau menangani wabak COVID-19. Dan inilah sebenarnya ketepatan tempoh masa untuk kita menonjolkan bahawa peranan kita sebagai rakyat atau warga negara sebenarnya sungguh luas, dan kita perlu memastikan bahawa ekonomi negara itu terus mampan dengan membantu untuk melonjakkan keadaan ekonomi negara yang lebih baik. Ingat, kita masih belum menang, kita masih berhadapan dengan musuh yang berada di hadapan mata kita. Inilah sebenarnya tugas kita sebagai seorang rakyat warga negara yang berjiwa besar untuk membangunkan semula negara. Ya, itu dia antara buah fikir daripada Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah kanan Jabatan Perniagaan Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya, bercakap kepada kita mengenai manfaat pembukaan sempadan kepada sosioekonomi negara. Terima kasih banyak-banyak, Doktor.